Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review bengkel untuk bengkel pembinaan app ataupun aplikasi ERPH Sekolah Rendah yang kita akan laksanakan pada 26 Ogos 2021 bersamaan pada hari Khamis pada pukul 3 petang. Kalau sebelum ni dalam form saya ada buat 24 Ogos. Rupanya dah ada bengkel pada 24 Ogos. Jadi kita tunda bengkel tersebut. Bengkel app ni pada 26 Ogos lah. Okey. Apa yang kita akan buat pada bengkel nanti? Saya jangka dalam tempoh sejam dan paling lama sejam setengah. Okey, mula-mula kita sign in email masing-masing dan kita type tini.cc/sarit. Silap ERPH Sarit. Klik button enter. Okey, cikgu akan diberikan satu aplikasi. Dia ada aplikasi ERPH di sebelah kanan ni. Okey, tak perlu accept. Apa yang cikgu kena buat ialah pergi bahagian sebelah kiri atas, dia ada copy app. Jadi kita klik pada copy app. Klik. Okey. Kalau kita tak pernah menggunakan app sheet, kita klik pada Google. Ni saya saja tak gunakan akaun yang saya pernah guna untuk nak tunjuk pada cikgu kalau cikgu tak pernah guna macam mana. Kena sign in dululah menggunakan Google account. Klik pada Google. Okey, klik pada email cikgu. Dan bawah dia ada button allow. Klik allow. Okey, kita tunggu sekejap. Clone your app. Jadi aplikasi ERPH ni kita boleh tukar lah. ERPH nama sekolah kita, contohnya SK Pengkalan Kubur Salo. Okey, dah ERPH SK Pengkalan Kubur Salo. Kemudian dia ada bahagian bawah ni copy app. Klik pada copy app, dia akan berikan aplikasi tersebut kepada kita lah. Okey, itu step pertama. Step kedua, saya akan tunjukkan macam mana kita nak tukar nama-nama cikgu yang ada dalam app ni. Ada contoh nama saya. Sekarang ni kita nak tukar nama tersebut kepada nama kita dan nama cikgu-cikgu sekolah kita sama dengan subjek yang diajar. Kalau app yang ada dalam yang saya bagi ni, semua subjek. Bahasa Cina, bahasa Tamil, Kadazan, Iban, macam-macam ada subjek. Dan kita nak filter lah supaya subjek yang diajar di sekolah kita sahaja yang ada dalam app ni. Jadi tak adalah kita kena pilih banyak subjek. Okey, seterusnya dia keluar ni, kita klik pada start customize. Klik start. Ni adalah paparan ERPH ataupun aplikasi ERPH sekolah kita. Kalau kita nak gunakan hanya untuk kita tukar nama ni kepada ERPH cikgu apa? Cikgu Sarit, Cikgu Taufik, Cikgu Helmi, Cikgu Mizi dan sebagainya. Okey, dia ada menu. Ni menu-menu ni kita boleh tukar ni. Logo atas ni boleh tukar. Lepas ni saya tunjuk. Apa yang penting, kita akan tukar benda-benda yang penting dululah. Contohnya DSKP ni. Klik pada button DSKP. Tadi kan di bahagian data kita ada banyak tadi. Okey, saya keluar dulu. Ini data ni. Dia ada banyak kan. Menu, ref, status. Kita pergi dulu bahagian DSKP. DSKP ni kita klik DSKP. Dia ada button view column. Dia ada button view source. View source. Kita klik pada view source. Klik view source. Okay, ref. First ref ni.
kita nak ubah supaya subjek ni bahasa Cina tak ada di sekolah kita. Kita nak delete lah. Macam mana kita nak delete subjek yang tak ada di sekolah kita dan tinggalkan hanya subjek yang diajar oleh cikgu-cikgu di sekolah kita. Okey, klik pada subjek. Okey, dia tak keluar lagi ni. Kita tunggu-tunggu. Okey, dah keluar. Dia ada corong di sebelah kanan atas. Filter. Klik filter. Kita wujudkan ruangan filter ni. Klik pada filter yang bawah ni, hijau. Kita akan untick semua subjek yang diajar. Yang kita tak ada dalam sukatan di sekolah kita tu, nanti kita akan delete. Okey. Kita klik pada corong. Klik body, corong. Tak habis lagi. Pusing Okey, dah habis. Sekarang ni kita scroll down. Okey, bahasa Cina kita tak ada. Tak perlu buat apa-apa. Tanda right. Yang kita nak untick ialah yang subjek ada di sekolah kita. Tak ada azan, tak ada. Bahasa Melayu ada, untick. Okey. Kemudian kita check lagi. English, untick. Ni saya tunjuk yang sekolah saya lah. Kemudian GPM ada, untick. Okey. Matematik, nak, untick. Apa lagi? Pendidikan Islam, pendidikan jasmani. Okey, pendidikan muzik nak, untick. Lagi apa? Pendidikan jasmani nak, untick. Pendidikan kesihatan tak nak. Yang ni nak. Pendidikan kesihatan. Kita untick. Moral tak nak. Muzik, PPKI tak nak. Sekolah tak nak. Kalau nak kita untick prasekolah, muzik dan sebagainya. Okey, PSB kita nak, contoh RBT nak, sains nak. Okey, sejarah pun mau, TMK mau. Apa lagi? Okey, kalau nak transisi, untick. Seterusnya, pendidikan Islam kita mau, untick. Okey, sekarang ni kita dah untick semua subjek yang kita nak. Seterusnya apa yang kita kena buat ialah kita klik pada button OK. Klik OK. Jadi sekarang ni dia paparkan semua subjek yang kita tak mau. Jadi kita klik bawah nombor 2 ni. Pada row nombor 2, klik dan kita gunakan slider turun ke bawah. Tekan shift pada keyboard kita dan klik pada yang last. Okey. Kemudian klik pada mouse kita sebelah kanan. Kita delete selected row. Tu kita delete yang kita tak nak. Okey, sekarang ni dah delete semua kosong. Sekarang ni kita pergi bahagian subjek dan kita select all. Klik button OK. Ini adalah semua subjek yang diajar di sekolah kita daripada darjah 1 sehinggalah darjah 6. Okey, dah settle yang pertama. Yang kedua, ref. Okey, kalau kita lihat ni bukan cikgu sekolah kita. Kita delete. Yang ni bukan kelas sekolah kita. Yang ni kita ada delete tadi kan. Saya tanda dulu yang kita delete tadi. Okey, sekarang ni bukan kelas sekolah kita. Kita delete. Okey. Dan yang ni kalau sama, samalah. Kalau tak sama, kita boleh tukar 745 dan sebagainya. Sekarang ni nama kelas dan nama cikgu. Macam mana kita nak masukkan? Boleh copy paste. Okey, saya buka yang saya punya. Saya nak ambil yang maklumat cikgu-cikgu sekolah saya. Okey, sekejap. Saya ambil dapatkan maklumatnya. Ni kita nak copy paste nama cikgu-cikgu sekolah kita lah. Okey, sheet 6. Okey, ni adalah nama cikgu sekolah saya. Saya copy. Okey, kita akan letakkan di nama guru ni. Special value only. Okey, dah ubah dah. Kemudian nama kelas. Okey, kita ada contohnya 1A. Contoh Kemudian 1B. 2A, 2B. Ni saya buat contoh saja. 3A, 3B, 4A pula. 4A, 4B, 5A,
5B, 6A dan last sekali 6B. Ini contoh kita masukkan nama-nama kelas di sekolah kita. Dah settle lah DSKP, ref dah tukar Okey, DSKP ni kita dah tukar kepada subjek yang ada di sekolah kita sahaja. Ref ni kita tukar nama cikgu dan nama kelas. Tapi kalau lah masa ni tak sama, contohnya saya default ni 7.5. Kita nak 7.45, kita tukar je. Tak apa, boleh tukar macam nama sekolah dan nama guru. Okey, jadi saya tutup dulu ni. Okey, dah boleh tutup ni. Okey, sekarang ni kita refresh ataupun loading page. Klik loading page. Okey, kita tunggu sekejap. Kalau kita lihat paparan, kita buat contohlah satu pengisian ERPH. Okey, kita klik pada menu, klik ERPH, kita buat satu contoh. Okey, dah ada semua dah. Contohnya kita buat Zukri, Muhammad Zukri. Okey, nak buat PDPR pada 22 ni, hari Ahad, minggu ke-27. Okey, masa mulanya contohnya 7.30 sehinggalah pukul 9.30. Okey, untuk kelas 1 ataupun 2A lah. Okey, subjek yang dia ajar contohnya, ni subjek yang kita pilih tadi Contohnya kita ambil English. Tahun 2. Okey, tema bidang, tajuk kemahiran asas. Okay, tajuknya contohnya Darawat SK, kita nak ambil 2.3, kemudian 2.31 SP, PDPR. Okay, WhatsApp, Google Meet, YouTube, buku teks dan quizzes untuk medium. Okay, objektif ni saya buat pangkah je lah. Kriteria kejayaan pun pangkah, ringkasan pun saya pangkah je. Okay, lembaran kerja, EMK, ni saya tunjuk je. Nanti cikgu boleh pilih sendirilah. Kecerdasan pelbagai, kaedah yang digunakan, kemahirannya, kritis, aktivitinya, tunjuk ajar bimbingan, strateginya, contohnya berpusatkan guru, alat pemikiran, pentaksiran melalui pemerhatian, refleksi, saya pangkah, act je, kemudian disahkan oleh PKK, tahniah. Cikgu buat sampai disahkan oleh. Status ni nanti PKK yang akan masukkan. Contohnya PKK akan masukkan tahniah. Bila saya klik save, data ni dia akan synchronize. Pergi mana? Mana pergi data ni? Kita cari app ERPH. Klik app ERPH, dia ada view source. Tadi, saya tunjukkan balik contoh. Dia ada app ERPH, DSKP, ref, menu, status, ERPH. Data yang ERPH ni akan masuk dalam app ERPH. Jadi kita klik pada app ERPH. View source. Klik view source. Dan kita akan dapati nama cikgu yang kita masukkan tadi dah ada lah. Kita boleh lihat sini dah. Dah ada data-datanya. Sekarang ni apa yang kita kena buat? Nampak warna merah ni? Untuk kita replace warna merah ni. Kita akan replace data yang kepunyaan kita. Iaitu daripada nombor 4 ni. Sampailah tahniah. Copy. Dan kita akan replace di bahagian A2. Paste special, value only. Yang bawah kita boleh delete. Daripada nombor 3, 4 dan sebagainya, kita boleh delete row. Query. Seterusnya, kalau kita lihat ni, ini adalah data yang lama. Delete je data yang lama. Kita nak jana semula. Sebelum jana, kita kena dapatkan file cetak ERPH di bahagian bawah. Klik. Ni. Dia ada pautan. Kita kena copy dululah. Kita akan make a copy untuk cetak ERPH ni. File, make a copy dan kita buatlah cetak.
cetak ERPH SK PKS. Escape pengkalan kubus salur. Klik OK. Yang lama ni kita pangkah je. Okey, kita akan cetak ERPH. Got it? Okey, macam mana kita nak cetak? Balik semula ke app ERPH dan kita pergi bahagian add-on. Dia ada AutoCAD, launch. Klik launch. Okey, dia buat sini need permission. Klik je continue. Kita kena macam register pula add-on ni. Klik pada email kita. Scroll down, dia ada button allow. Klik allow. Okey, done. Okey, sekarang ni dia sedang working. Sabar. Okey, kita tunggu sekejap. Loading. Ni kita nak wujudkan. Okey, klik pada new job. Okey, job name. Kita ambil yang ni je lah, senang. Copy je. Paste kat sini. Cetak ERPH SK PKS. Klik button next. Ni kita nak ambil daripada drive kita. Klik drive. Namanya cetak ERPH yang atas yang kita dah make a copy tadi. Okey, kita akan copy je. Kita copy yang ni, tajuk yang ni. Ni tak ingat. Dah tukar. Kalau contohnya sekolah kita SK apa? Kita boleh rename SK contoh Saya bukanlah kubus salor juga. Contohnya saya nak masukkan Kota Baru. Okey, dah. Ataupun enter. Okey. Data ni. Saya ambil copy ni. File ni. Kita masuk sini. Okey tadi kan. Kita paste. Search. Ni template. Dah jumpa cari template. Klik. Dan select. Dah select. Klik button. Tunggu. Klik button next. Okey. Dia dah masuk. Satu unmap. Kita cari mana yang unmap. Ada tempat yang terlepas pandang ni. Ni kaedah. Klik. Cari kaedah. Okey, ni kaedah. Klik. Okey, dah settle. Klik button next. File name. Kita nak nama guru. Klik pada nama guru. Dan kita paste. Klik dan paste. Okey, dia dalam bentuk Google Doc je. Klik next. Okey, ni biarkan. Klik dia. Next. Okey, dynamic. Kita nak dynamic reference. Klik. Okey, reference-nya daripada status. Status. Oh, silap. Saya back. Ni tak lagi. Okey, ni kita net dulu. Okey, conditioner-nya. Okey, add conditioner. Jika status. Jika status tahniah. Kita nak dia jana. Bila ada tahniah status, dia jana Okey, klik next. Next lagi. Share document. No, next je. Okey, run form. Klik yes. Kita nak dia run form on trigger. Dan run on time trigger yes juga dalam masa 1 jam. Kita klik button save. Okey, kita akan klik run job. Okey, bila kita klik run job, di bahagian ni dia akan masukkan data yang barulah. Okey, ni. Yang merah ni kita boleh delete sampai sini sebab dia dah bagi yang baru. Sampai sini kita boleh delete lah. Daripada ni yang lama kan, kita boleh delete je. Macam tu. Bila contohnya saya masukkan satu lagi data. PH, nama gurunya Ahmad Wisam pada 22 hari Ahad. Minggu 28 masa mula contohnya pukul 9 sampailah pukul
11. Okey, pukul 10. 11, contohnya 23B. Okey, subjek yang diajar bahasa Melayu. Tahun 3, temanya contoh kelestarian alam, kemahiran, seni bahasa. Okey, contohnya keselamatan di rumah. Okey, 3.1 asas menulis. 3.11 PDPR medium. Okey, cikgu gunakan contohnya Google Meet, buku teks, quizzes dan objektif saya buat X je lah. Nak cepat kan. Ringkasan aktiviti pun sama. BBM, EMK, nilai murni, peta bercakap, terbuih, kecerdasan pelbagai. Contohlah kita letak je. Acah timbul, KBKK, aktiviti, strategi, alat pemikiran. Ni saya buat contoh-contoh je lah. Pemerhatian. Refleksi pun sama. Disahkan oleh PKP. Kita masukkanlah tahniah. Klik save. Tahniah tu sebab kita nak dia jana Dia jana data. Bila data dah masuk, kita klik save ni. Nama cikgu akan berada di sini. Dah berada di sini. Dan autocorrect dia akan jana jika ada status tahniah. Okey, dia akan jana dalam tempoh 1 jam. Lepas kita isi, dia akan jana 1 jam. Kalau kita tak nak tunggu, add on autocorrect ni admin dia boleh buat Admin boleh launch ataupun run job terus tanpa tunggu tempoh 1 jam. Contohnya admin klik run job, dia terus berikan kita panggil apa? Ni dia akan terus berikan file untuk cetakan ERPH. Contoh. Okey, ni adalah dia akan keluarlah nama cikgu. Ni apa yang cikgu masukkan tadi. Okey, ni adalah contoh sama dengan yang ni. Yang awal tadi. Cikgu Zukri. Dia akan keluar nama cikgu atas dan ni data yang cikgu masukkan. Okey, dah settle lah. Di bahagian app ni bukan silap. Refresh. Reload dulu. Okey, kalau silap tak apa, boleh back. Okey. Ni kita nak data balik. Di app ni yang kita ubah tadi bahagian view source iaitu nama cikgu. Di bahagian bukan nama cikgu. Kita delete yang ada tadi. Kita masukkan yang kepunyaan kita berada di A2. Kemudian kita di bahagian cetak ERPH, kita dah copy ni. Jadikan kepunyaan kita dan kita jana. Kita dah jana ni. Bila kita dah jana, dia akan dapat berikan file ataupun dokumen kepada kita. Okey, dan kalau kita lihat status, dia akan ada lah. Contohnya hantar. Dah hantar satu, jumlah semua 59%, satu. Okey, kita lihat kepada minggu 27. Okey, minggu 27 dah hantar dan telah disahkan. Satu hantar status sah. Sama dengan yang Ahmad Wisam, minggu 28 hantar sekali status. Okey, kita lihat pada app kita Okey, app kita analisis semakan. Dia ada kat sinilah. Jumlah hantar, jumlah semua peratusan dan kita boleh lihat by minggu. Ni boleh dilihat oleh pentadbir dan cikgu-cikgu sekali. Okey. Okey, seterusnya dah siap. Kita nak tukar logo kan. Macam mana kita nak tukar logo? Kita kena adalah logo. Contohnya, okey, ada logo tak dalam ni Sample. Ada logo. Saya ambil logo ni je. Jadi saya akan upload
Logo yang kita nak masukkan, kita kena masuk melalui Google Drive. Kita akan upload. Okey, Google Drive. Okey, kita akan upload lah logo tersebut, logo sekolah dan sebagainya. Masuk dalam My Drive, upload file. Got it? My Drive, upload file. Okey, sampel ni saya akan ambil contoh logo sekolah. Ni kita dah masukkan. Bila kita masukkan logo ni, jadi kita boleh tukar bahagian info. Klik info, dia ada dashboard. Dan sini dia ada button untuk edit logo. Klik edit logo. Logo yang sekarang ni anak panah. Klik pada anak panah ni. Scroll down, dia ada custom. Klik custom. Dan kita boleh tukarlah. Klik pada file. Cari daripada Google Drive kita. Tadi nama apa tadi? Saya tengok sekejap. Sekolah Menengah Setapak. SEK. Okay. Daripada Google Drive ni kita akan cari yang kita baru upload tadi. Okay. Step dia semula kan. Ataupun kita masukkan terus tak apa. Okay, My Drive dia akan masuk ni. Kita carilah logo kita. Contohnya ni logo kita. Klik dan select. Okay, dia akan berikan logo baru. Kalau kita lihat kat sini, dah bertukar logo baru. Dan kalau logo ni kita warna, kita tak nak warna ini. Atas ni dia ada untuk kita boleh tukarlah warna yang kita nak. Okay, kalau ada lagi tak nak, dia ada custom lagi. Contohnya warna hijau. Kita boleh drag. Okay, contoh warna hijau. Nak warna hitam, turun bawah. Ni warna hitam. Ni kelabu dan sebagainya. Bergantung kepada kita. Kita nak warna apa. Contohnya warna hitam. Okay. Kemudian, okay. Dia ada launch. Kalau kita nak tukar, boleh tukar ni. Boleh custom macam tadi juga. Sama dengan background image. Kita boleh tukar. Boleh tukar, upload ke Google Drive. Okay, saya save dulu. Contohnya, kita nak warna hitam. Okay, dah siap. Yang pertama. Okay, kita buat satu kemasukan data lagi. Kita baru ada 2 orang cikgu menggunakan ERPH. Okay, sekarang ni yang ketiga cikgu Sarit. Okay, menu. Kita pergi bahagian ERPH. Nama Sarit. Okay, saya pula. Contohnya untuk minggu yang depan. Minggu 28. Hari Ahad. Minggu yang ke-28. 28. Okay, masa mulanya pada pukul 10 pagi hingga tamat. Okay, saya nak yang pukul 1 lah. Contohnya music. Mula pukul 11, pukul 12 pagi hingga 1 tengah hari untuk tahun 5. Contoh lah. Subjeknya pendidikan muzik ataupun pendidikan apa? Pendidikan muzik lah. Saya buat contoh. Tahun 5. Kemudian temanya, okay, aplikasi. Ni kita buat je. Okay, contohnya recorder. SP-nya apa? Untuk recorder. PDPR, okay, WhatsApp, Google Meet, YouTube, buka aktiviti, klik dan objektif, simpan kerja, kriteria kejayaan, ringkasan aktiviti, BBM. Ni ringkasan, contohnya nombor 1, kemudian nombor 2, nombor 3 dan sebagainya lah. Okay, EMK. Ni saya pakai letak je. Nilai murni, I think, kecerdasan pelbagai, kaedah yang kita gunakan, KBKK. Kalau tak ada, tak perlu masukkan. Contohnya tak ada dalam pilihan jawapan kita. Tak perlu kita masukkan. Okay. Pentaksiran, latihan bertulis, refleksi, disahkan oleh GB. Ini bukan yang GB sah dengan yang status tahniah ni
Bukan cikgu yang buat. Ini saya nak tunjukkan untuk jana saja. Klik tahniah dan kita klik save. Okey. Dia akan sinkron data tersebut, dia hantar ke sini. Dah. Dah ada nama saya dan minggu 28 dah ada lah. Satu hantar, satu lagi disahkan. Sama dengan app ERPH. Okey, lepas 1 jam dia akan jana aplikasi untuk saya cetak. Okey, ni dah siap ni. Lima je. 119.5. Yang ni kita nak. Tak boleh. Buang lah. Ni bilangan. Kalau tak jadi formula dia. Back. Array formula ni. AE. Alamak. Saya buka dulu. Formula semakan. B2 B119. Bilangan 1, 2. Okey, buanglah formulanya. Terlepas. Okey, sampai sini. Okey, settle. Nanti kita boleh delete nanti. App. Ni kena tunggu lambat lah sikit. 1 jam baru dia jana. Kalau tak nak tunggu, add-on, AutoCAD, launch. Ni hanya admin saja boleh. Contohnya seminggu sekali nak. Tak nak ni. AutoCAD, launch. Ni dah ada. Tak perasan tadi. Kalau keluar lagi, upgrade je. Okey. Kita upgrade. Dia tak upgrade lagi. Dia tengah sedang working ya. Baru upgrade. Launch. Ni sedang working. Ni kita akan run job je. Sebab semua dah setting untuk mula-mula tadi. Untuk yang kedua, kita tak nak tunggu 1 jam. Jadi dia akan jana lah. Untuk Muhammad Abdul Sadiq ni. RPH-nya. Okay, kita boleh lihat lah. Okay, ini adalah yang saya buat tadi. Okay, settle lah. Dan ada dipaparkan dalam app analisis semakan ni. Contoh. Okay, ini saya refresh dulu. Okey, contoh kita lihat pada Muhammad Abdul Sadiq. Okey, ini adalah analisisnya daripada minggu pertama hinggalah minggu ke-59. Kalau kita lihat pada minggu 28 28, minggu 28 ada 1, kemudian statusnya 1. Okey. Jumlah hantar 1, jumlah semua 59 dan peratusan 1.69. Okey, tu kalau kita lihat kepada analisis. Kalau kita nak lihat kepada ERPH-nya, dia ada analisis ERPH. Contohnya kita nak lihat pada minggu 28. Okey, untuk pendidikan muzik minggu 28 hari Ahad. Okey, yang saya punya. Okey, kita boleh lihat ni. Kita boleh baca. Selain daripada ni Google kita panggil yang kita dah jana. Ada sekali datanya.
Okey, sekian untuk preview bengkel pada 28 nanti. Okey, tak siap lagi. Macam mana kita nak hantar, kita nak download kan? Okey, dia ada user, ada link. Copy link ni, hantar ke WhatsApp ataupun Telegram. Kalau kita nak deploy, klik pada not deploy ni, nak jadikan dia sebagai dalam bentuk terbitan. Okey, deploy. Kemudian scroll down, move app to deploy. Itu kalau kita nak deploy lah. Dia akan jadi deploy. Okay, settle. Okay, kita jumpa dalam bengkel pada 28 nanti pada hari Khamis. Kalau sebelum ni saya dalam form awal-awal saya letak hari Selasa. Rupanya dah ada program pada hari Selasa nanti. Jadi kita bawa lah ke hari Khamis untuk bengkel pembinaan app ataupun aplikasi ERPH. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya lupa nak macam mana kita nak letak di handphone. Kita klik user, link, copy ni. Link ni, install link untuk kita hantar kepada rakan-rakan kita melalui WhatsApp ataupun Telegram. Kalau kita buka melalui, contohnya buka melalui browser. Okey, paste. Okey, ini kita akan run. Klik run app. Ni paparan pada browser di laptop ataupun PC lah. Kalau paparan di handphone, dia ngam-ngam cantik lah. Okey, menu. Okay, dia ada ERP, DSKP, analisis, pengesahan dan semakan. Ni minggu 28. Hari Ahad ada Cikgu Wisam, ada Cikgu Sarik. Okey, kita boleh klik pada mana-mana cikgu lah. Contohnya Cikgu Sarik. Klik. Boleh lihat apa yang telah diisi. Dan boleh lihat yang dokumen yang telah dijana. Boleh lihatlah sini. Okey, sekian perkongsian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.